Bersama kita Haji Muhammad Syahrin bin Abdullah, penerbit tingkat 2, dan juga bersama beliau iaitu Muhammad Alif Amsar Izul Islam bin Suhaili, penolong penerbit tingkat 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ramai yang katanya macam pernah mendengar suara tu. Memang, tapi sebenarnya. macam Indah Kilala namanya tu. Biasanya di cerung-cerung radio. Biasanya di cerung radio dipanggil dengan gelaran kenalan. Oh, ini soalan ditujukan pada saya kan? Ya. Oh, pada saya. Okey. Kalau di radio saya di Awi. Kambang Mutia. Bukan. Kalau di Harmoni Rizman, Syah Rizman. DJ Syah Rizman ya. Dan ini? juga Tuan Muammar. Masih Alif. Alif dah ya. Jadi biasanya kita mendengar di radio, sekarang berada di samping kita ni untuk bercakap berkenaan dengan pertandingan akhir bintang kecil 2025. Jadi apa kata kalau kita mulakan terlebih dahulu bersama dengan Haji Muhammad Syahrin, mungkin boleh berkongsi bersama penonton kita dan juga menerangkan lebih lanjut lagi berkenaan dengan pertandingan akhir bintang kecil 2025. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih rakan, ini merupakan rakan Ketani Jun sebenarnya. Betul, rakan. Pernah kita duduk bersama-sama menyampai. sekursi, tapi bukan kursi yang samaan ya, lain kursinya dulu. Baik, sebenarnya soalan ini biar Alif yang menerangkan lah. Alif sudah booking sebenarnya. Boleh Alif bacakan. Mungkin double M terpegun tani sampai tersalah. Okey, Alif menerangkanlah. Bintang kecil mula diperkenalkan oleh Perkhidmatan Radio Television Brunei pada tahun 1978. Kami dua dalam lahir tu Belum lagi lahir. Pertandingan ini menjadi landasan untuk mencungkil, menggilap, mengasuh bakat-bakat cilik untuk berani tampil di halayak ramai, dan sehingga kini bintang kecil masih mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan dan tetap relevan mengikut arus masa. Dan pertandingan bintang kecil juga berupaya menyuntik semangat ingin berjaya, menyemai semangat daya saing serta membina keyakinan diri. Dan bakat-bakat cilik ini mampu diketengahkan dalam pelbagai cabang seni, bukan sahaja dalam nyanyian, tapi juga dalam lakonan, seni tari dan pengacaraan. Ramai artis negara Brunei Darussalam yang dilahirkan menerusi pertandingan bintang kecil ini dan kini mencipta nama sekaligus memperkenalkan Brunei Darussalam di luar negara. Sebelum ini, pertandingan bintang kecil ini diungkayahkan oleh National FM sehingga tahun 2018. Namun demikian, bermula tahun 2021, Harmoni FM mengambil alih memenangkan. Harmoni FM merupakan stesen yang berorientasikan kekeluargaan. Betul. Alhamdulillah. Bayangkan saja ya, yang mana bintang kecil ini mula diperkenalkan sejak tahun 1978 dan kita sendiri pun sebenarnya membesar menyaksikan juga rancangan ini dan alhamdulillah di saat ini pun kita masih lagi dapat menyaksikan pertandingan tersebut. Betul. Alhamdulillah. Baik, untuk kali pertandingan tahun ini. Amati soalan itu tadi. Kali pertandingan ini diadakan. Setakat kiraan dari juru audit 43 kali. 43 kali. Walaupun kalau dikira dari tahun 1978 bukan 43 tahun belang tu, tapi disebabkan Harmoni FM sudah mengendalikan pun bintang kecil ini 2 tahun sekali, disebabkan berselang-seli dengan bintang Harmoni. Jadi ia tolak campur 43. Tahun ini yang ke-43 tahun. Tapi kita ni cukup berusia sudah. Ya, betul. Macam Ketani lah, umur lebih kurang umur campur tolak ada umur Ketani lah. Adalah ya. Mungkin. Betul. Jadi kalau kita bercakap mengenai dengan pertandingan bintang kecil untuk tahun ini ya, pada tahun 2025 ini. Jadi mungkin apa sebetulnya tujuan pertandingan ini dikendalikan? Silakan. Okey, antaranya untuk mengetengahkan dan menggilap bakat kanak-kanak khususnya dalam seni suara, bidang seni suara dan cabang seni yang berkaitan dengannya, menjadi platform juga untuk bintang-bintang kecil ini untuk terus berkarya di samping dapat mengisi ruang dan peluang dalam rancangan radio dan televisyen. Macam kita ni kami di radio dan televisyen pun memerlukan artis-artis yang baru untuk menyambung bakat-bakat dari orang-orang lama kan, untuk mendidik dan membentuk kanak-kanak agar lebih berani dan mempunyai keyakinan diri menepati pepatah Melayu lama, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Juga mencungkil bakat-bakat baru bermula dari kanak-kanak, mempopularkan lagu-lagu Melayu malar segar disebabkan di Harmoni FM memainkan lagu-lagu yang lama, evergreen. Jadi dimestikanlah untuk mengikut
apa Syarat-syarat yang ditentukan. Tapi bagusnya apa yang Alif tahu, apa yang Alif tanya kanak-kanak ni kan, dorang yang ikut pertandingan ni, dorang dah pernah mendengar lagu tu. Dorang mendengar lagu tu disebabkan mengikuti pertandingan ni. Dan dorang jadi suka. Sebelum ni mama-mama dorang ni selalu karaoke lagu-lagu English kena. Tapi disebabkan pertandingan Bintang Kecil ni menyanyikan lagu-lagu yang malar segar, dorang jadi menyanyikan lagu-lagu yang tahun 90-an, lagu yang tahun 80-an dan dorang kenal. Itu bagusnya pertandingan Bintang Kecil lah. Betul. Dan memberi galakan kepada generasi muda untuk bergiat aktif dalam bidang nyanyian yang bersesuaian dan tidak bertentangan dengan konsep negara. Untuk tahun ini pun Rizman, kita ni membuat satu kita ni cuba memperkenalkan lagu tradisi Melayu kanak-kanak. Betul. Dan dorang menyanyi lagu ini secara berkumpulan nantilah. Dan semasa latihan, dorang dah pernah langsung je mendengar lagu tu. Macam lagu-lagu Golnang apa tu, Dian Skota apa tu, dorang dah pernah dengar. Tapi masa latihan tu baru tu dorang mendengar. Dalam masa kurang 10 minit dorang boleh ambil tahu melodi dan boleh sudah kacap. Dan ada yang adinya yang 5-6 tahun bila abang-abangnya berlatih di rumah pun ikut hafal sudah lagu-lagu tu. Balik-balik didengarnya. Jadi balik-balik ia mendengar abang-abangnya menyanyikan, jadi dorang pun jadi ikut, dorang hafal. Jadi itu bagusnya lah macam kanak-kanak lebih mengenali lagu-lagu lama. Betul. Supaya indah pupus ditelan zaman. Jadi dalam pertandingan ini lagu-lagu mereka lebih tertumpu kepada lagu-lagu lama tempatan kita ni ataupun secara ada yang memilih lagu tempatan, ada yang kami bagi kebebasan. Selagi bersesuaian dengan kanak-kanak. Ya, jadi ini bermaksud mereka sendiri yang memilih lagu-lagu mereka tersebut. memilih sendiri. Dan ada kalanya juga menambah sedikit, silakan, ada kalanya lagu yang dorang pilihan ni pun selalu dorang dengar dalam kereta. Apabila bapaknya menggualkan radio Harmoni, orang lama yang menggualkan mendengar Harmoni FM, jadinya bertanya, pernah saya menanyakan salah seorang daripada mereka, mengapa pilih lagu ni? Sebagai contoh lagu Lela Bidadari sebagai contoh. Ni bapa selalu menyanyinya lagu ni. Barang mengaku orang kahwin berkaraoke lagu ni jadi ikutinya lah. Kisah orang ke kisah sendiri ni? Bukan kisah yang betul anak dia tidak dapat dinyatakan. Bagusnya lagi kan kanak-kanak ni semangat dorang kuat. Betul. Macam masa pertandingan separuh akhir kan ada 20 peserta, cuma 10 saja yang dapat. Kalau diri ni ada kuasa, 20 tu masuk ke final. Betul. Pasal semua berbakat. dorang menangis daripada tu. Tadi Rawan nanti melihat. Kecewa, macam kesian melihat. Jadi itu semangat dorang itu. Semangat dorang untuk mau bertanding, semangat berkawan itu juga. Kanak-kanak kan, bila seberamai cuma tu jadi kawan. Itu yang dorang suka sebenarnya. Jadi mudah-mudahan Bintang Kecil untuk akan datang, makin ramai lagi lah kanak-kanak yang turut serta, wajah-wajah baru. Pasal hanya nombor 12 saja kan. Jadi bila sudah limpas 12 tahun, tidak terdapat lagi. Tunggu pertandingan Bintang Harmoni. Yang mana umurnya pun paling muda Bintang Harmoni itu 18 tahun. Boleh cukup Pak. Insya-Allah. Kata ni limpas lebih sudah. daripada cukup. Masa cukup. Jadi kalau bercakap berkenaan dengan pemilihan awalan bila sebetulnya ianya sudah pun berlangsung pemilihan awalan ni dan bila ni sebenarnya banyak yang menantikan bila sebetulnya pertandingan akhir dijangka diadakan ni. Si Mahira melihat saya bagi Rasha. Alif dia menjawab. Okey, silakan Alif. Bagi Omar lah. Bagi lagi bagi. Okey, pemilihan awal diadakan pada 17 Januari 2025 di stesen RTB daerah Belaid. Manakala daerah Brunei Muara bertempat di bilik VIP Kompleks Penyiaran RTB Sengakar pada 2 hari selepas 19 Januari 2025 dan alhamdulillah peringkat separuh akhir telah pun diadakan di mini studio RTB eksklusif dapat didengarkan secara langsung di Harmoni FM pada hari Ahad 4 Mei 2025 siri pertama 1.30 petang dan siri kedua 4 petang yang lepas. Jadi kepada Auda yang belum menyaksikan separuh akhir Bintang Kecil 2025 terus kita boleh menonton menerusi laman YouTube Harmoni 941 YouTube yang melalui YouTube. Laman YouTube Harmoni 941 untuk menyaksikan separuh akhir Bintang Kecil 2025. Jadi biar dorang boleh lebih rasa melihat final nanti. 10 peserta yang terpilih yang akan mempersembahkan lagu-lagu pilihan best dorang pada 24 Mei 2025
hari Sabtu di Dewan Musyawarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas mengetengahkan 10 finalis yang akan bertanding. Jadi datang beramai-ramai, masuk adalah percuma. Bis kita perlu sebarang tiket untuk datang. Datanglah satu keluarga sekalipun. Kami melarang. Mana tahu dah ada papangan dibuat hari Sabtu ini, 24 Mei di Dewan Musyawarah ICC Berakas. Alhamdulillah. Baik, telah dijelaskan oleh Alif tadi 10 orang finalis. Mungkin dapat dijelaskan siapa di antara mereka 10 orang yang akan bertanding pada 24 Mei ini nanti. 6 peserta lelaki, 4 peserta perempuan. Wangku Faizan, Sumayah MS, Balia, Zulaika, Dasuki, Faik, Aimi Anani, Lutfi, Rania Arisa dan Raika. Inilah dia Ya, seperti yang wajah-wajah ditampilkan mereka di ya. wajah-wajah. ketika ini. Comel. Comel. Siok kan je dengan diorang in the stress. Dah. Sama kanak-kanak ni macam diorang merhati seri tagur. Betul. Jadi mungkin dapat dikongsikan sedikit pengalaman semasa mengendalikan bintang kecil untuk tahun ini. Rizman, cerita. Baik, pengalaman kalau bagi saya bermulanya beralih ke Harmoni FM pada tahun 2021 memang sesuatu yang agak sedikit ganjil lah. Kerana biasa Ketani Deal ataupun bintang Harmoni orang dewasa kan. Betul. Ya, jadinya corak pembagian lagu ataupun bekerjasama memang pun mudah sebenarnya juga bersama dengan dewasa. Ya. Pun ada juga kerenah-kerenahnya juga. Ya, Ada PL-PL yang tertentu ya. Ya. Tapi kalau bintang kecil ini yang seronoknya yang seperti Alif katakan tadi, kecomelan kanak-kanak itu mencuit hati Ketani ya. Betul. Sampai kan Ketani tagur pun secara macam manja tadi tagur orang-orang. Lai, bukan cuma ni, jangan Mesti terlampau pandai tinggi. approach orang. Betul. Misalnya kalau tadi macam tegas, dikhawatiri orang kekajutan. Betul. Karangnya macam bapa marahkan aku. Tapi benar. Tapi alhamdulillah kalau kanak-kanak ini seperti yang Alif kongsikan tadi, pepatah mengatakan melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Kalau disebut umbut, nyaman tu dimakan. Pasal Alif mula-mula masuk Harmoni FM, terus membuat bintang kecil. Tarusa. Kejutan. Macam Hmm. baru 2-3 bulan kira masuk, lepas tu terus bintang kecil. Tapi macam bila bekerja sama orang, melihat semangat orang dari pertandingan saringan itu, ada yang takut, ada yang iski macam tu. Jadi kita ni mesti pandai menagurkan orang macam mana. Orang pun berani bercerita kat tani, bagi tahu kat tani. Jadi sampai ke peringkat akhir, orang jadi rapatlah dengan kita ni. Macam boleh distilahkan macam indung nombor 2 lah. Manja. Tapi dalam masa yang manja tu, kita ni ada ketegasan Kami sedikit pun, lah. kita ni yang bawa ni pun jadi macam manja-manja juga. Manja-manja Cakap lembut-lembut. Jadi itu sebenarnya pengalaman ya mengendalikan untuk pertandingan bintang kecil 2025 ini. Jadi tadi ada disebutkan tadi yang mana ianya pemilihan awal telah pun diadakan pada 17 Januari yang lalu ya. Jadi mungkin dapat mengongsikan ni kriteria yang akan dinilai dalam pertandingan ini. Mungkin Haji Sarin dapat menjawab soalan ini. Soalan kriteria ni soalan nombor berapa tu? 7. Nombor 7. Melompat kita ni. Tapi tidak mengapa. Baik. Saya kongsikan mengenai kriteria yang akan dinilai dalam pertandingan ini. Jadinya tentunya kalau para hakim akan memikirkan dan akan mengambil markah awal-awal memang dari suara. Dari suara, tempo dan juga mutu persembahan. Dan juga ada tambahan. Tambahan ini bermula pada bintang kecil kali ke-42 iaitu 2023 iaitu penghayatan. Ada tambahan di sana. Jadinya telah pun kami kongsikan bersama dengan adik-adik bermula pada tahun 2023 itu sudah ada penghayatan atau jangan saja cuma menyanyi mengeluarkan suara, tempo dan juga mutu persembahan tapi isinya kosong. Si Alif tahu ni apa artinya kosong itu? Penghayatan itu nada. Cuma melontarkan suara menyanyikannya. Menjiwa ilagu. Feel. Kadang-kadang ada lagu sedih tapi mukanya macam senyum. Terbalik. Macam ada lagu yang sedih, ada yang lagu yang happy tapi raut wajahnya macam penghayatannya menyedihkan. Jadinya itu yang sudah yang kami terangkan dan alhamdulillah tahun ini yang mara ke peringkat akhir ini insya-Allah akan memahami apa maksud penghayatan itu. Dan satu lagi kita ni pun
memberi seorang vocal coach untuk mengajar dorang teknik yang sebenar. Singkat pulang masa tu, tapi at least dorang belurih lah ilmu tu macam mana pengeluaran suara macam mana. Terima kasih jualah untuk vocal coach Rizman. Bukan. Bukan. Wow, rupanya. Kalau saya mengajar ke laut. Baik, saya ingin bertanya mengenai dengan penghayatan ini. Adakah penghayatan ini hanya daripada feel berkenaan ataupun ada bantuan daripada mungkin pakaian ke ataupun tema ke persembahan mereka ini, adakah ada kaitan berkaitan dengan penghayatan? Betul. Kita dibagi kebebasan kepada orang dari segi props dan creativity mereka. Tapi masih bersesuaian dengan konsep negara kita ni dan RTB sendirilah mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Semua tu atas usaha mereka dan semua tu tersenarai dalam dari segi permarkahan, mutu persembahan. Kita ni ada hadiah persembahan terbaik juga. Seorang daripada orang akan menerima hadiah persembahan terbaik itu nanti. Untung gitu. Bayangkan kalau ia juara, persembahannya pun baik juga, bertambah rezeki. Tapi sebenarnya ini tertumpu pada juara saja, persembahan terbaik. Bukan juara semestinya. Kadang-kadang mungkin yang menyangkut yang dapat nombor 2, 3 ataupun yang Indah berjaya dalam lingkungan yang di atas ini. Senarai tiket mungkin. Mungkin ada kejutan-kejutan lagi akan dikongsikan nanti. Jadi bercakap dengan kejutan ini, selain 10 peserta yang dapat kita saksikan melalui paparan poster tadi, akan bakal bertanding pada 24 Mei ini. Apakah mungkin ada sesuatu kejutan yang akan dikongsikan juga? Mungkin dapat dikongsikan daripada Sarin. Baik. Saya kongsikan bersama. Saya suka nih mendengar perkataan kekejutanannya. Selalunya kalau tadi kan kejutkan kalau bangun tidur. Betul. Kajut benar tu. Betul. Tapi ini kejutan dalam Bintang Kecil 2025 kali ke-43. Jangan promo style biasa saja. Ya, memang ada. Sebelum 10 peserta membuat persembahan ataupun nyanyian dalam pertandingan ini, pertandingan Bintang Kecil 2025 bakal diserikan dengan persembahan dari juara Bintang Kecil 2023 iaitu Atika. Ataupun nama penuhnya Atikah Adilah binti Haji Abdul Zamri. Bukan itu saja sebenarnya, Muammar dan juga Mahira serta para penonton. Selesai sahaja 10 peserta membuat persembahan mereka, kami juga menampilkan persembahan khas dari artis negara Brunei Darussalam dan juga merupakan DJ popular iaitu Alif. Bukan. Iaitu persembahan khas daripada negara Brunei Darussalam. Saja mengejutkan ke dia. Iaitu Taswin Rozan yang mencipta sejarah. Ini cukup menarik. Mungkin Alif boleh menambah sedikit apa sejarahnya ni? Sejarah bagi negara kita ni lah. Melalui lagu single terbarunya Perasaanku di laman YouTube. Kenapa bila dapat TV dah tambah YouTube ke tu? Sebab itu saya serahkan pada di laman YouTube berjaya mencecah 6 juta penonton. 6 juta. Itu maknanya bukan saja ditonton oleh orang-orang kita ni, tapi di luar negara. Itu satu pencapaian yang cukup membanggakan lah. Betul. Untuk Taswin Rozan dan kita ni sendiri yang ada dalam bidang media ni bangga dengan pencapaian itu dan mudah-mudahan ramai lagi artis-artis yang berani membuat lagu dan menyimpan di YouTube dan jadi tontonan sampai macam itu. Boleh mengangkat nama negara kita insya-Allah. Dan juga ada sedikit tambahan. Silakan. Ada sedikit selain daripada mencecah 6 juta tontonan di YouTube, Taswin ini juga pernah berduet dengan Ishraf Yusri. Yang menerusi lagu Berharap dan lagu tersebut pernah tersenarai dalam kategori lagu pilihan Anugerah Pelangi Jiran Ketani. Jiran kami tu Harmoni sebenarnya Pelangi ya. Baik. Perasaanku tinggal 5 minit lagi. Tinggal 5 minit lagi. Boleh. Kurang daripada dalam 5 minit macam-macam boleh. Betul itu ya. Di kesempatan ini kita serahkan juga kepada narasumber kita untuk mengongsikan dalam setiap pertandingan pastinya ada hadiah bagi gelaran juara dan juga sebagainya. Mungkin dapat dikongsikan apakah yang akan bakal mereka miliki. Okey. Untuk peserta-peserta yang Alif sebutkan tadi 10 finalis dan juga mungkin keluarganya, indungnya melihat masa ini, inilah di hujung kemuncak pertandingan itu nanti pasti sangat mendebarkan ya, kerana bagi semua peserta kerana hadiahnya cukup lumayan iaitu juara akan membawa pulang trofi dan wang tunai RM1,500 serta sijil penyertaan dan diikuti dengan hadiah ... Apakah hadiahnya? Nantikan juga. Naib juara akan menerima trofi dan juga wang tunai RM1,000 serta sijil penyertaan
dan juga diikuti dengan hadiah ... dan tempat ketiga akan menerima wang tunai RM700 berserta sijil penyertaan dan juga diikuti dengan hadiah ... Nanti jangan diekspos dulu biar ya bagi terkajut Dan juga Hanif ya, 7 orang peserta yang tidak berjaya jangan bersedih kerana mereka juga akan menerima hadiah sagu hati yang bernilai RM300 setiap seorang dan berserta sijil penyertaan. Bukan itu saja seperti yang kita sentuhkan tadi. Satu kategori persembahan terbaik dan akan menerima dan membawa pulang trofi wang tunai RM200 berserta sijil penyertaan. Macam promo tak Ustaz? Boleh Dia berbayarnya. Dia bayar. Jadi itu dia bakal hadiah yang bakal mereka miliki jika mereka mendapat tempat yang telah pun dikongsikan tadi, dan insya-Allah akan diadakan ya pada 24 Mei 2025. Dan kita sudah pun berada di penghujung segmen wawancara. Jadi mungkin ada sedikit sedih kan. Sedih. Jadi mungkin ada sedikit harapan. Ya, mungkin bolehlah. Dan juga di kesempatan ini mungkin dapat dikongsikan sekali lagi di mana, bila dan juga pukul berapa. Baik, harapan kami berdua dan juga rakan-rakan yang lain dari segi penerbitan dan juga ahli jawatan kuasa yang lain juga, kami berharap pertandingan Bintang Kecil pada tahun 2025 ini insya-Allah Bintang Kecil akan terus menjadi platform dalam melahirkan bakat-bakat cilik yang dicungkil, digilap dan juga diasuh. Dan juga tentunya bakat tempatan iaitu orang lokal Ketani akan terus berkarya dalam industri seni nyanyian di negara Brunei Darussalam. Sekali lagi, datanglah beramai-ramai menyaksikan secara langsung peringkat akhir Bintang Kecil 2025 yang akan diadakan pada hari Sabtu ini 24 Mei 2025 nanti. Di mana? Di mana, Len? Di Dewan Musyawarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Ingat, masuk dalam percuma, datang beramai-ramai, tidak memerlukan sebarang tiket. Eksklusif boleh didengarkan menerusi Radio Harmoni FM, juga bersiaran melalui saluran TV RTB Aneka dan penstreaman RTB Go Aneka. Jadi orang ramai dialulukan untuk hadir dan sama-sama memberikan semangat kepada peserta-peserta comel kita nanti. Seperti kita yang comel. Alhamdulillah. Jadi kita juga. Jadi kita harapkan mudah-mudahan pertandingan akhir ini akan mengambil tempat dengan jayanya dan memberikan kemudahan dan kelancaran, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Insya-Allah kita akan berjumpa. Datang Datang. Pakai baju yang silau-silau nampak kami. Berarti ni hari 6. Ada kaedah. Ada pemenangnya. Tinggal 2 hari saja lagi ya. Jadi apa-apa kita ucapkan ribuan terima kasih dan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi